Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Waba'du, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, para pendengar yang bersama pada petang ini, rahimakumullah. InsyaAllah kita teruskan pembacaan kitab terjemahan Safinatun Najah yang dikeluarkan dan dicetak oleh Pusat Pengajian Ruak Jawi ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan pada muka surat yang ke-40. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Pasal pada bicara tentang fardu tayammum itu 5 perkara. Rukun tayammum dan fardu tayammum ini sebanyak 5 perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Kita baca macam biasa matan itu, kemudian kita tengok terjemahan, kemudian kita bincang dan urailah sikit sebanyak. Fasal pada membincangkan mengenai fardu tayammum. Fardu tayammum itu rukunnya ada 5. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama pemindahan debu tanah dari tempat asalnya ke anggota tayammum. Naqlut turab. Naqlut turab, kita pindahkan, kita ambil debu tanah itu daripada tempatnya, yang ni daripada tanah sebagai contoh, kita mesti ambil. Itu dikira sebagai fardu dan juga rukun bagi tayammum. Maksudnya dia perlu ada fi'lu fa'il, perbuatan yang dibuat oleh pihak yang hendak bertayammum itu. Dia mesti mengambil tanah itu dan dibawa tanah itu ke anggota tayammumnya. Dan ini yang kita sebut pada kelas yang lepas. Kita sebut sekiranya seseorang itu duduk di tempat yang di padang pasir ataupun di tanah lapang contohnya, kemudian datang angin ribut yang kuat dan angin ribut itu membawa debu-debu sehingga kena muka dia, dan dia duduk saja, dia tunggu debu itu penuh kena muka sambil-sambil dia berniat untuk tayammum. Maka tayammumnya itu tidak dikira dan tidak sah. Sebab apa? Sebab kurang satu fardu ataupun kurang hilang satu rukun, ialah rukun naqlu, mengambil, memindahkan tanah. Sebab apa? Sebab dia duduk saja, debu tu main sendiri dekat dia. Jadi apa yang dia kena buat? Setidak-tidaknya dalam situasi yang ribut ataupun angin kuat tadi, dia kena tahan tangan dulu, biar debu tu kena di tapak tangan dia, dan daripada tapak tangan itulah dia bawa ke muka. Jadi dia tahan itu, dikira sebagai proses mengambil ataupun menepuk. Kita ambil, dia tepuk, so seakan-akan dia tepuk tapak tangannya ke tanah. Jadi mesti naqlut turab, mesti dia pindahkan, dia bawa tanah itu. Kemudiannya yang kedua, as-sani an-niyatu. Yang keduanya niat tayammum. Yang kedua niat tayammum.
Yang kedua niat, yakni niat tayamum untuk dia diizinkan, yakni dibolehkan. Dia mesti berniat untuk dibolehkan melakukan ibadat yang memerlukan tayamum. Perbahasan dan perbincangan tentang niat tayamum ni kita pecah pada dua perbahasan. Perbahasan pertama tentang apa yang perlu dia niatkan, dan yang keduanya tentang masa bila dia perlu niat. Dalam bab niat tayamum ini, kita tengok sedikit pada nota kaki itu. Pihak pengkaji ruwat jawi yang menyediakan terjemahan kita ni sediakan sedikit nota kaki. Maka seseorang yang ingin melaksanakan solat fardu zuhur hendaklah berniat dalam hatinya, sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku melakukan solat zuhur. Solat zuhur dia tak sama macam wuduk. Wuduk kita niat nawaitul wudu sudah memadai, ataupun kita niat nawaitu fardhul wudu, aku berniat melakukan fardu wudu, sudah memadai. Ataupun dia berniat aku nak mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadas, dah selesai niat. Adapun tayamum, dia tak boleh semata-mata niat nawaitu tayamum, sahaja aku bertayamum. Dia tak boleh berhenti setakat itu. Dia mestilah sambung sebut untuk tujuan apa dia bertayamum tadi, untuk membolehkan apa. Sebagai contoh, sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku solat fardu zuhur. Dia mesti sambung tujuan ataupun untuk apakah yang dia nak membolehkan perbuatan tersebut. Asalnya tak boleh sebab tak bersuci, nak berwuduk tak ada air, jadi dia bertayamum. Dia mesti sebut bertayamum tu untuk membolehkan apa. Okey, itu yang pertama. Jadi saya petik dalam Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah. Imam Bajuri sebut tentang niat ini, dia mesti sebut apakah perkara yang dia nak bolehkan daripada perkara-perkara yang memerlukan kepada taharah tadi ketika dia berniat tersebut. Jadi tidak boleh, saya kata la takfi niyatut tayammum ma lam yaqul aqibaha lis-solah. Tak boleh untuk dia niat semata-mata aku nak bertayamum, selagi mana dia tak sebut selepas daripada itu untuk apa, untuk apa, lis-solah ke lit-tawaf ke, dia mesti sebut. Okey, itu yang pertama yang perlu kita faham dalam bab tayamum ini, mesti disebut untuk membolehkan apa. Kemudian dari segi kedudukan niat ini pula, dalam tayamum berbeza dengan ibadat wuduk. Ibadat wuduk kita berwuduk dengan niat-niat yang muktabar tadi, maka terangkatlah hadas. Lepas pada terangkat hadas, bolehlah kita buat apa-apa sahaja perkara-perkara yang memerlukan kepada bersuci tadi, tanpa ada sebarang had, tanpa ada sebarang limitasi. Kita boleh sembahyang fardu, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh pegang mushaf, kita boleh tawaf. Ini perkara-perkara yang perlu pada wuduk lah, dan kita boleh buat sepenuhnya. Adapun tayamum, disebabkan dia inilah taharah badaliyah, taharah bersuci sebagai ganti, dan juga dia juga adalah taharatun dhaifah. Dia taharah yang dhaif, yang tidak sekuat kesannya seperti wuduk ataupun mandi wajib. Maka dia ada perbezaan sedikit pada persoalan niat ataupun pada kesan daripada niat tayamum itu. Niat tayamum ini ada pecahan kepada 3 peringkat niat. Dia ada pecahan pada 3 peringkat niat. Jadi kita pecahkan, kita rujuk juga dalam kitab Hasyiah Imam Al-Bajuri rahimahullah. Imam Bajuri kata secara kesimpulannya, wal hasil annal maratiba salasatun. Secara kesimpulan dia, level tingkatan niat tayamum ni untuk membolehkan apa ni, dia ada 3 martabah, 3 tingkat.
Yang tertapa al-martabatul ula, tingkat yang pertama sekali, dia niat untuk membolehkan solat fardu. Aku bertayamum untuk membolehkan solat zuhur. Aku bertayamum untuk membolehkan solat asar. Aku bertayamum dengan niat untuk solat isyak contohnya. Ini dia niat tayamum untuk membolehkan fardu solat. Ini peringkat yang pertama. Walaupun solat fardu itu Imam Bajuri sebut walau manzuratan. Begitu juga kalau walaupun solat itu hanya solat yang fardu ke atasnya dengan nazar. Okey. Begitu juga dia niat fardu tawaf. Aku bertayamum untuk membolehkan aku tunaikan tawaf yang fardu ke atas aku. Bagi orang yang tunaikan umrah contohnya, yang tak ada, jadi dia pun tayamum untuk laksanakan tawaf rukun dia tadi. Fardu tawaf. Begitu juga khutbah Jumaat. Untuk khatib nak berkhutbah, yang tak ada, jadi dia pun tayamum untuk membolehkan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni hukumnya fardu. Jadi ini contoh-contoh bagi level yang pertama. Maka niat yang level pertama ini akan membolehkan untuk digunakan tayamumnya itu untuk satu fardu dan semua perkara-perkara lain yang perlu kepada bersuci dari kalangan solat-solat sunat yang menyentuh mushaf dan sebagainya. Dia boleh belaka. Dengan niat yang paling tinggi itu, dia akan mengharuskan untuk tuan badan ini untuk boleh solat fardu ataupun apa saja perbuatan fardu tadi sebanyak satu perkara, dan kemudiannya boleh dia lakukan apa-apa saja yang masuk pada peringkat yang level yang kedua dan ketiga. Itu yang pertama, level yang pertama. Dia apabila seseorang tu bertayamum untuk menunaikan fardu zuhur, maka tayamumnya itu valid untuk dia tunaikan satu fardu sekiranya dia tolak fardu zuhur. Maka lepas itu, selagi mana tayamumnya belum batal, dia bolehlah tunaikan solat-solat sunat yang berapa banyak solat sunat sekalipun. Bolehlah dia menyentuh mushaf dan sebagainya. Martabat yang kedua, tingkatan yang kedua, apabila seseorang itu meniatkan untuk membolehkan solat-solat sunat, naflus solat, ataupun dia meniatkan untuk melakukan tawaf yang sunat. Nawaitu tayamum, dia niat aku nak bertayamum, niat bertayamum untuk membolehkan solat sunat sekian-sekian. Maka ketika itu tayamumnya itu sah untuk dilakukan solat-solat sunat dan juga perbuatan-perbuatan sunat yang lain seperti tawaf sunat dan sebagainya, dan juga boleh digunakan untuk menunaikan solat jenazah. Sebab kedudukan solat jenazah ni walaupun dia fardu kifayah, tetapi dalam perbincangan istibahah, dalam bab perbincangan tentang mengharuskan tayamum, mengharuskan sesuatu yang perlu kepada taharah ini, solat jenazah berada pada level, berada pada hukumnya sama seperti solat-solat sunat. Dan tayamum itu tidak boleh digunakan untuk mengharuskan perkara-perkara yang berada pada tingkatan yang pertama. Maksudnya kalau kita tayamum dengan niat untuk mengharuskan solat duha, maka kita boleh solat duha, lepas tu kita boleh solat hajat, kita boleh solat istikharah dan sebagainya, dan kita boleh pegang mushaf, tetapi tak boleh digunakan untuk kita tunaikan solat fardu. Waktu duha tu nak solat fardu apa, tak boleh jadi dia nak qada solat dan sebagainya, solat-solat fardu yang dia masih perlu qada, jadi dia tak bolehlah solat qada dengan tayamum yang dia niatkan perkara yang berada pada martabat yang kedua ni tadi, pada tingkatan yang kedua. Ini termasuk juga dalam, untuk saya kata dalam martabat as-saniyah ini, kita sebut dah niat solat-solat sunat ataupun niat tawaf yang sunat ataupun niat untuk membolehkan solat jenazah. Itu tingkatan yang kedua. Niat istibahah pada martabah yang ketiga, niat untuk mengharuskan dan membolehkan sesuatu pada level yang ketiga ini adalah seperti diniatkan al-martabatus sadisah
ma'ada zalika, selain daripada yang tadilah, selain daripada solat fardu, tawaf fardu, khutbah Jumaat, selain daripada solat jenazah, selain daripada tawaf sunat, selain daripada solat sunat, dia berniat. Contohnya perkara-perkara itu masih perlu pada taharah. Seperti saya kata, seperti sujud tilawah, seperti sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur ini di sisi kita mesti dalam keadaan taharah. Wa masul mushaf, begitu juga untuk memegang mushaf, ini perlu pada taharah. Begitu juga untuk qiraatul Quran bagi orang yang berjunub. Dia berjunub, kemudian dia nak baca Quran. Baca Quran bagi orang yang berjunub hukumnya perlu pada taharah, perlu kepada bersuci. Begitu juga menyentuh mushaf. Dan termasuk wa tamkinul halil. Istilah tamkinul halil ni untuk seorang isteri menghalalkan pasangannya untuk mendatanginya sekiranya dia dalam keadaan baru selepas tamat darah bulanannya, kemudian untuk mandi wajib tidak ada air, maka belum halal lagi ke atas pasangan untuk mendatanginya. Jadi dia perlu bertayamum untuk dipanggil tamkinul halil, untuk membolehkan pasangan dia orang kata apa, melakukan hubungan kelamin dengan dia. Jadi apabila bertayamum dengan niat-niat yang ini untuk membolehkan dan mengharuskan perkara ini, dimasuk dalam level yang ketiga. Kita dah sebut tadi, seperti sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran bagi orang junub, begitu juga menyentuh mushaf, dan juga tamkinul halil. Yang ini berada pada tahap yang ketiga paling rendah sekali. Apabila seseorang tu bertayamum dengan niat-niat yang ini, maka tayamum itu hanya boleh guna untuk level yang satu level dengan dia sahaja, dan tidak boleh digunakan untuk solat sunat. Yang ini level yang kedua. Lebih-lebih lagi tak boleh guna untuk solat fardu, untuk level yang pertama. Okey, ini yang disebut oleh Tuan Syekh, disebut oleh Tuan Pengarang, Imam Bajuri. Syekh kata, fa idza nawa wahidan minal martabatil ula, apabila seseorang itu bertayamum dengan meniatkan untuk membolehkan perkara yang berada pada martabat yang pertama, istabaha wahidan minha, dia akan mengharuskan, membolehkan dia buat satu daripada yang martabat pertama, wahidan minha, walau ghairu ma nawahu, walaupun lain daripada yang dia niatkan. Contoh dia niat untuk tayamum itu untuk membolehkan khutbah Jumaat, tengok-tengok tak jadi khutbah, orang lain dah ganti khutbah, maka dia boleh guna tayamum tadi untuk buat apa-apa saja fardu, semua satu fardu. Yang ini dia boleh buat untuk solat Jumaat lah, walaupun bukan yang dia niatkan. Istabaha wahidan minha walau ghairu ma nawahu, wastabaha ma'ahu jami'as tsaniyati wasaditsah, dan dengan niat yang martabat pertama tu akan membolehkan semua perkara yang berada pada martabat yang kedua dan martabat yang ketiga tanpa ada sebarang limit lah. Dia boleh buat sebanyak mana solat sunat yang berkaitan dengan waktu tersebut untuk dia lakukan. Wa idza nawa wahidan minas tsaniyah, kalau dia berniat salah satu daripada peringkat yang kedua, martabat yang kedua, istabaha jami'aha wa jami'as tsalitsah, ianya akan membolehkan untuk kesemua perkara yang masuk martabat yang kedua dan semua perkara yang martabat yang ketiga. Duna syai'in minal awal, tanpa membolehkan apa sahaja tanpa membolehkan walaupun satu daripada yang level yang pertama. Dan yang ketiganya, wa idza nawa syai'an minas tsalitsah istabahaha, apabila dia niat satu daripada level yang tiga itu, membolehkan, dia akan mengharuskan semua sekali pada level itu tadi. Wamtana'at alaihil ula wasaniyah, cumanya akan terhalanglah ke atas dia untuk buat yang perkara yang level yang kedua tadi, dan juga lebih-lebih lagi perkara pada level yang pertama. Ini perbincangan dan perbahasan tentang masalah niat dalam tayamum. Mesti kita niatkan untuk buat apa, membolehkan apa, dan kita kena ingat martabat-martabat tadi. Persoalan martabat ini wujud dalam persoalan tayamum. Tetapi tidak
timbul isu ni pada persoalan wuduk. Ini wuduk yang biasalah, wuduk yang biasa, wuduk orang sihat biasa. Baik. Kemudian perbahasan yang kedua tentang niat tayamum ialah masa bila mesti ada niat tayamum tu tadi. Kalau kita tengok bab wuduk, kita dah bincang itu, wuduk ni niat yang mesti ada, rukun niat itu mesti ada ketika permulaan kita membasuh muka. Permulaan kita membasuh muka itu mesti ada niat, mesti hadir hati, mesti ada istihdar niat itu pada ketika membasuh muka. Kalau tayamum ini wajib ada niat, wajib istihdar niat itu di dua tempat. Tempat yang pertama adalah tempat ketika kita menepuk tanah ataupun kita mengambil naqlu tadi. Kita letak tangan kita untuk ambil tanah tu, untuk ambil debu tanah tu, mesti dah ada niat. Dan niat itu sunat kita kekalkan sambil-sambil bergerak. Dan wajib ada pada masa yang keduanya, wajib ada pada permulaan kita sentuh muka kita. Pada permulaan seseorang itu menyentuh mukanya. Okey. Jadi kita tengok dekat nota kaki itu sambungan dalam nota kaki, niat ini pula hendaklah wujud ketika tanah dipindahkan daripada tempat asalnya ke muka. Ini ketika kita ambil tanah tu, kita tepuk tanah tadi. Kita naqlu tadi. Dan niat hendaklah wujud juga ketika debu tersebut menyentuh bahagian muka yang mula-mula sekali disentuh oleh debu. Kita mula-mula sampai tu mesti ada juga ketika kita mula-mula sentuhkan debu tu ke muka. Jadi dua tempat yang wajib istihdar niat tayamum itu. Jadi niat untuk membolehkan solat tu mesti kita masa letak tu kita niat untuk membolehkan solat. Kemudian bila sentuh pula muka mesti ada lagi sekali niat aku tayamum untuk membolehkan solat zuhur ataupun solat asar dan sebagainya. Maka kalau niat hanya wujud di salah satu daripada dua keadaan ini, waktu tepuk saja ada niat, masa sentuh muka tak ada niat, tak hadir niat, maka tak sah tayamumnya. Ataupun masa tepuk tak ingat apa-apa, tak ada niat, tak hadir niat. Kemudian masa sapu di muka saja baru ada niat, maka pun tak sah juga. Sebab apa? Dia mesti wajib ada niat pada kedua-dua, pada kedua-dua tempat itu tadi. Adapun di pertengahan masa nak bergerak, nak menuju ke muka itu sunat saja kita istihdar. Kalau hilang tengah-tengah tetapi masa sentuh tu dihadirkan balik niat, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan dan perbincangan tentang rukun yang kedua, itulah rukun niat tayamum. Rukun niat tayamum. Yang ketiganya, rukun yang ketiga menyapu muka. Seluruh kawasan lah, seluruh kawasan yang wajib kita sapu, kita basuh ketika berwuduk, maka sapulah keseluruhan kawasan muka itu dengan debu tanah tersebut. Cumanya ketika membasuh muka ataupun ketika menyapu muka ini tidak disyaratkan ataupun tidak diwajibkan untuk menyampaikan debu-debu itu ke tempat-tempat tumbuh bulu-bulu ni. Dia cuma kita sapu di bahagian yang luaran sahaja, di bahagian yang luaran sahaja. Tidak disebut, tidak dimestikan untuk kita menyampaikan debu-debu tadi ila manabit, tempat-tempat tumbuh, akak-akak ataupun bukan akak lah, di tempat-tempat tumbuh permulaan, kawasan tumbuh bulu tadi. Cukup yang kawasan yang zahir itu saja. Okey. Kemudian rukun yang keempat, menyapu kedua-dua tangan hingga kedua-dua siku. Ini jelaslah, menyapu kedua-dua tangan sehingga kedua-dua siku. Yang kelima, mengikut susunan, mengikut tertib. Mengikut susunan mestilah tertib. Mesti sapu muka dulu, selesai dah sapu muka barulah sapu kedua-dua belah tapak tangan itu tadi. Kelima, mestilah mengikut tertib. Jadi ini 5 rukun ataupun 5 fardu tayamum. 5 rukun dan 5 fardu tayamum. Kita terus pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Itu pergi pada perkara-perkara yang membatalkan tayamum.
Faslun mubtilatut tayammumi thalathatun. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ini 3 perkara. Ma abtalal wudu'a. Perkara pertama, kewujudan apa sahaja perbuatan ataupun perkara yang membatalkan wudu. Apa-apa sahaja perkara yang membatalkan wudu, sekiranya seseorang tu berhadas kecil, berlaku selepas dia melakukan tayamum, maka batallah tayamum tadi. Dia dah tayamum untuk membolehkan solat fardu zuhur contohnya. Belum sempat dia solat, terkeluar angin, maka batallah tayamum tersebut. Tak bolehlah dia nak guna untuk solat fardu, dan tak bolehlah dia guna untuk solat sunat dan sebagainya. Jadi apa-apa sahaja perkara yang membatalkan wudu akan turut membatalkan tayamum. Okey. Baik. Cuma dalam bab perkara yang membatalkan tayamum ni ada satu perkara yang perlu kita jelaskan. Dalam situasi seseorang yang berjunub, dia berhadas besar, lalu dia bertayamum untuk membolehkan melakukan solat fardu contohnya, ataupun dia bertayamum dengan niat untuk membolehkan solat sunat contohnya, ataupun dia bertayamum untuk membolehkan dia menyentuh mushaf. Okey. Sekiranya selepas daripada tayamumnya itu berlaku perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita faham orang yang berjunub, dia bukan setakat tak boleh solat, bukan setakat tak boleh tawaf, dia bukan setakat tak boleh sentuh mushaf. Yang ni orang yang hadas kecil juga tetap tak boleh. Solat, tawaf dan sentuh mushaf, orang hadas kecil pun tak boleh. Tetapi lebih lagi orang yang junub ni, dia tak boleh membaca Quran, dan dia juga tak boleh untuk al-mukthu fil masjid. Sebab apa? Sebab perkara-perkara junub ini, dia punya muharramat dia ataupun benda-benda yang diharamkan ke atas dia lebih besar. Jadi dia orang junub. Kemudian dia pun tayamum dengan niat-niat yang muktabar tadi. Selepas dia bertayamum, berlaku perkara yang membatalkan wudu. Ketika itu dia hanya tidak boleh ke atas dia ketika itu, walaupun asalnya dia berjunub. Ketika dia batal, berlaku perkara yang membatalkan wuduk tadi, ianya akan menghalang dia daripada perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang-orang yang tidak berwuduk sahaja. Dengan ayat yang lain, maksudnya bila berlaku perkara batal wuduk tadi, dia tak boleh solat, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh pegang mushaf, tetapi dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Dia masih boleh qiraatul Quran. Dan dia masih boleh untuk pergi duduk dalam masjid. Oh, macam mana no? Ini yang pelik sikitlah. Dalam kitab At-Tibyan pun Imam Nawawi sebut, ini antara surah, dia kata apa? Ini antara beberapa masail yang yustaghrab, yang orang akan rasa pelik. Saya petik apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri juga. Imam Bajuri juga sebut benda yang sama. Imam Bajuri sebut, fa in kana an hadatsin akbar, sekiranya saya kata apa? Sekiranya dia bertayamum tadi, dia asalnya dia ada hadas besar, kemudian dia bertayamum, lam yabtul bin nisbati lil akbar. Kalau berlaku perkara yang batal wuduk selepas itu, maka ianya tidak akan merosakkan ataupun membatalkan bagi nisbah ataupun dari sudut hadas besar. Wa in batala bin nisbati lil asghar, walaupun telah batal untuk dia bagi dari sudut hadas-hadas kecil. Saya bagi taswir dia, kama lau bukan saya kata seperti mana, tashbihkannya seperti orang-orang yang ahdatha ba'da ghuslihi seperti orang yang berhadas
selepas dia mandi wajib. Lepas dia mandi wajib, sebelum mandi wajib, haramlah ke atas dia perkara yang diharamkan ke atas orang berhadas kecil ditambah perkara yang diharamkan kepada orang yang berhadas besar. Tetapi bila dah mandi boleh belaka. Selepas habis mandi berlaku perkara batal wuduk. Hanya dilarang ke atas dia perkara yang melibatkan orang-orang yang diharamkan, perkara yang melibatkan hadas kecil. Fayahrum alaihi, maka ketika itu apabila dia dah berjunub, lalu dia dah bertayamum, kemudian berlaku perkara batal wuduk, maka haram ke atasnya ma yahrum alal muhdith. Haram ke atasnya hanya yang diharamkan ke atas orang yang berhadas. Ini hadas kecil sahaja. Wala yahrum alaihi ma yahrumu alal junub. Tetapi tidak haram ke atasnya apa yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Jadi fayahrumu alaihi salah. Orang yang berjunub tadi selepas dia bertayamum. Bila lepas bertayamum batal tayamum. Apa yang haram ke atas dia? Fayahrumu alaihi salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Yang haramnya solat, yang haram ke atasnya solat, haram ke atasnya tawaf, haram ke atasnya sentuh mushaf, haram ke atasnya masul mushaf wa hamluhu, dan haram ke atasnya membawa mushaf itu, hamlul mushaf duna qiraatil Quran. Tetapi tidak haram ke atasnya untuk menyambung untuk dia baca Quran. Wal mukthu fil masjid, dan tak haram ke atasnya untuk dia beriktikaf dalam masjid, untuk dia duduk dalam masjid. Al-mukthu fil masjid, tidak haram ke atasnya untuk duduk dalam masjid. Dan Tuan Syekh sebut wa yulghazu bihi, dan dibuat teka-teki lah. Dibuat teka-teki, dibuat persoalan orang tanya. Buat teka-teki macam mana? Fa yuqalu, kita sebut lana mutayammimun, kita ni ada seorang yang bertayamum, bagi kita ada seorang yang bertayamum ahdatha, dia berhadas, yakni dia telah melakukan perkara yang batal wuduk. Walam yabtul tayammumuhu, tetapi tidak batal tayamumnya. Maksudnya tak batal dari sudut yang perkara yang spesifik itulah, baca Quran, duduk dalam masjid. Wa suratuhu ma dzukir, dan surahnya apa yang kita terang tadi. Yakni orang yang berjunub lalu dia bertayamum untuk membolehkan apa-apa perkara yang diniatkan tadi. Kemudian berlaku perkara batal wuduk. Berlaku perkara batal wuduk hanya membatalkan sebahagian, atau hanya melarang ataupun hanya menyekat daripada perkara yang diharamkan ataupun dilarang ke atas orang yang tidak berwuduk. Tetapi apa lagi yang tidak termasuk dalam perkara yang dilarang kepada orang berwuduk tapi hanya dilarang kepada orang berjunub, itu dia boleh laksanakan. Okey, jadi dia boleh terus membaca Quran, dan dia terus duduk di dalam masjid walaupun sebelum dia mengambil tayamum yang seterusnya, sebelum dia mengambil tayamum yang seterusnya. Itulah sedikit perkara yang kita boleh ambil nota kita dalam bab perkara pertama yang membatalkan tayamum, itulah apa-apa saja yang membatalkan wuduk. As-sani, yang keduanya ma abtalal yang kedua wariddatu wal iyadz billahi taala, yang keduanya murtad, orang yang murtad, na'udzubillah min zalik, hafizanallahu wa iyyakum. Allah Taala jaga kita dan pelihara kita daripada perkara ini. Ianya membatalkan tayamum. Seorang yang murtad membatalkan tayamum. Berbeza dengan wuduk. Seseorang yang bersuci, dia berada dalam keadaan suci, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Apabila berlaku riddah, contohnya berlaku dalam tempoh yang singkat, kemudian dia bertaubat, di selang masa itu tidak berlaku sebarang perkara yang mendatangkan hadas pada dia, maka apabila dia mengucap dua kalimah syahadah semula, jadi ketika itu dia masih lagi berada dalam keadaan bersuci. Tetapi tayamum tidak, disebabkan dia taharah dhaifah, riddah itu sudah menjadikan tayamumnya batal. Riddah menjadikan tayamumnya batal. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga yang membatalkan tayamum, tawahhumul ma'i, sekadar tawahum saja, bukan sekadar zan, bukan syak. Dia datang rasa kebarangkalian wujud air pada kawasan yang dalam limit kawasan yang kita sebut sebelum ini, dia datang rasa kemungkinan ada air itu sudah cukup untuk membatalkan tayamumnya tadi. Maka kalau dia nak solat lain pula, dia nak ni pula, perlu mestilah untuk dia
melakukan ataupun mengambil semula tayamumnya tadi. Jadi keraguan ini tawahum, maksudnya datang saja sikit kebarangkalian ada air tadi, jika orang bertayamum, orang tersebut bertayamum kerana ketiadaan air lah. Ini untuk isu, untuk situasi orang yang bertayamum sebab tak ada air. Adapun yang bertayamum sebab sakit, itu cerita lain. Tidak timbul isu masalah perkara yang batalkan tayamum dengan sebab hadirnya air ataupun tawahum, dia berasa saja, rasa-rasa ada air itu pun sudah cukup untuk membatalkan tayamum bagi orang-orang yang bertayamum kerana ketiadaan air. Lebih-lebih lagi lah kalau yakin, lebih-lebih lagi lah. Kat nota kaki itu begitu juga sekiranya orang tersebut meyakini kewujudan air. Maksudnya kalau yang tawahum pun sudah membatalkan, yakin lebih-lebih lagi membatalkan tayamum. Cuma dia ada sedikit pendetailan ya. Kalau seseorang itu berada pada tempat yang kebiasaannya ada air, cuma pada waktu yang terhad itu saja tiba-tiba terputus bekalan air dia, maka ketika itu tak kira lah dia dalam solat ke, dia belum solat ke, tawahum ataupun yakin ada air tadi, perasaan kebarangkalian ada air ataupun yakin ada air sudah cukup untuk membatalkan, sudah cukup untuk membatalkan tayamumnya. Sebab apa? Sebab dia berada pada tempat yang kebiasaannya ada air. Orang begini ketika dia berada di tempat begitu, kok mana pun nanti apabila datang air, solatnya wajib diqadha, solatnya tetap wajib diqadha. Adapun sekiranya seseorang itu berada pada tempat yang yaghlib fihi, banyak kebanyakan ataupun majoriti masa di tempat itulah memang tak ada air, kawasan itu memang kawasan yang tiada air, maka tempat itu bila dia bertayamum cukup syarat dan sifatnya, dia solat itu sah dan tidak perlu diqadha semula, mengikut apa yang ada dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi dalam tempat begitu, kalau datang air tadi ataupun datang kebarangkalian ada air itu sebelum orang tu mula sembahyang, maka batal tayamum dia. Datang kebarangkalian itu sudah cukup untuk membatalkan tayamum. Tetapi sekiranya dia sedang solat, sekiranya dia sedang berada dalam solat, tiba-tiba ada air ataupun tiba-tiba datang kebarangkalian ada air, ianya tidak membatalkan tayamum lagi. Tayamumnya belum batal, tayamumnya hanya akan batal apabila selesai tamat dia daripada solat. Solat dia tu valid, solat dia tu dikira sah, solat dia tu tidak terkesan dengan kedatangan air tadi. Cuma afdalnya untuk dia tamatkan solat, berhenti solat dan ambil wuduk dan bersembahyang dengan wuduk. Ini lebih afdal sekiranya masa masih mengizinkan untuk dia berwuduk. Kita tengok kat nota kaki tu ditulis dengan lebih jelas lah, kita baca. Ini sekiranya orang yang kata datang air tadi ataupun datang kebarangkalian, perasaan rasa barangkali ada air itu sudah cukup untuk membatalkan wuduk. Ini bagi orang yang dia bukan sedang melaksanakan solat, ketika dia di luar solat lah. Sekiranya sangkaan atau keyakinan tersebut berlaku ketika dia sedang menunaikan solat, jika solat yang sedang didirikan tersebut perlu diqadha, ini dia berada pada tempat yang kebiasaannya ada air, setelah air ada semula, waktu diqadha selepas air ada semula, seperti solat orang yang bertayamum kerana tidak ada air, sedangkan kebiasaannya air ada di tempat solat tersebut, tayamum orang itu akan terbatal serta-merta walaupun dia sedang dalam solat, sebab tengok tempat yang dia berada itu. Namun sekiranya solat yang didirikannya itu tidak perlu diqadha, solat yang kategori yang memang tak perlu qadha, solat itu tak perlu qadha, seperti seseorang yang mendirikan solat di kawasan yang kebiasaannya air tidak ada di situ, tempat tu memang kebiasaannya tak ada air, lalu dia telah bertayamum dan mendirikan, dia dah solat, dia tengah solat, tayamumnya tidak terbatal, tayamum belum batal. Sebab apa? Dia sedang solat dengan tayamum tadi, dan solat itu solat yang sah, dan solat itu tak perlu diqadha pun. Walau bagaimanapun, sekiranya waktu solat masih panjang, dia digalakkan
untuk memberhentikan solatnya agar dia dapat berwuduk seterusnya melakukan semula solat tersebut. Bila kata dah tengah semayang tiba-tiba ada ayat dan dia solat tu dengan tayamum, afdalnya seeloknya dia tamatkan solat dia keluar daripada, dia berhenti solat tadi dan pergi ambil wuduk untuk mengangkat hadas dan dia tunaikanlah solat dengan menggunakan taharah yang asli, itulah taharah wuduk, taharah wuduk tadi. Itu saja 3 perkara yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum, apa yang membatalkan wuduk, tadi kita dah terang detail sedikit sebanyak perbahasan tentang perkara itu. Yang keduanya riddah wal a'yadzu billahi ta'ala wa tawahhumul ma' in tayammama li faqdihi, perasaan kebarangkalian adanya air sekiranya dia berwuduk kerana ketiadaan air. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan masuk pada bab yang seterusnya, persoalan ad-dibar. Faslun alladhi yathuru minan najasat thalathah, al-khamru idza takhallalat wa jildul maitati. Ini semua kita bawa ke kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua.